Sebab itu mungkin ini dalam 2-3 siri ikutnya. Sebab kita nak melihat dulu, kita ulang gaji sikit. Hati adalah raja, betul? Hati adalah raja. Itu kena masuk dalam kepala. Bila raja kepada negeri yang namanya tubuh. Ni tubuh ni negerinya. Rajanya hati. Ya, rajanya hati. Apa maksud rajanya hati? Kerana semua mesti bersumber dari hati dan kembali kepada hati. Dia masak setengah mati. Betul? Betul ke setengah mati? Tak. Dia masak dengan senang, sepenuh hati, bukan setengah mati. Kita ya Allah letihnya setengah mati, ya ke? Dan merasa setengah mati. Ikhlas ke tidak? Bila keluar perkataan itu, kita dah masak setengah mati, awak datang tak makan pula. Marah pula. Maka kalau tidak dari hati, hasilnya bermasalah. Betul? Sebab itu kekuatan yang nak dibangun menjadi manusia, kita dah buat juga dulu. Kita jaga jasad. Jasad ini kelonsong. Jasad ini bekas kepada roh, bekas kepada hati, bekas kepada nurani, bekas kepada ya Allah rohani. Betul? Macam-macam istilah dipakai. Betul? Bekas kepada jiwa, ya jiwa raga. Saya serahkan jiwa raga. Jiwa apa, raga apa? Jiwanya hati, raganya tubuh. Ya Allah, bakul pula dah. Yo, benar sikit. Tak ngapa, gelak lah. Yang penting dia jawab. Yang tak menjawab tu gelak tu dapat apa? Berdosa gelakkan orang. Udahlah tak menjawab. Ya Rabbi, ini ada menuntut ilmu ni. Nama banyak. Itulah punca orang takut nak menjawab. Kau jawab salah, kena gelak. Tak apa, awak bagi pahala kat orang. Betul ke tak? Kalau tidak, basi kelasnya. Betul? Ketawa itu tanda sehat, kerana lapang dada, lapang hati, lapang perasaan. Sehat jasmani, sehat rohani. Biar jasmaninya sakit, tapi rohaninya kita tak mati-matian jaga jasad. Betul? Kalau kita tengok anak kita jatuh, betul? Ini semua orang dah pernah ada anak, betul? Dan pernah jadi anak, betul? Anak jatuh, kata dia luka kat lututnya, nangis, ya, betul? Tapi bila dia nampak mak dia itu anak sekarang. Bila nampak anak maknya pun peluk. Okey, tak apa, sikit je, nanti buat plaster. Okey dah tu. Dia diam tak? Diam. Apa sebab dia diam? Lukanya dah sembuh ke belum? Belum, tapi dia diam. Betul? Kerana sudah ada ketenangan. Maknya dah ada sebelah. Kenapa anak menangis kalau maknya tinggalkan dia? Padahal badan sihat walafiat, makan 4 lori, minum 4 botol, 5 botol susunya, betul? Kan orang sekarang botol anaknya sederek, hati tak basuh sampai last. Allah akbar, malasnya. Betul? Ngumpatlah pula pagi. Betul tak? Maka bangun kekuatan. Kenapa anak ditinggalkan maknya dia nangis? Sebab bukan jasadnya sakit, tapi hati dan emosi tak tenteram. Jadi bayangkan kalau kanak-kanak saja tak tenteram, tak boleh hidup. Kalau orang dewasa tak tenteram macam mana? Ni kekuatan. Sebab dia cakap bila anak nangis, pasal apa nangis ni? Diam, rotan kan? Sebab mak tak faham emosi, mak tak faham hati anaknya. Kalau mak nangis, mak pergi sekejap je, itu pun nangis. Ya Allah, siapa yang tak tenteram? Mak tak tenteram. Patutnya anak nangis mesti dia faham. Anak tu nangis sebab tidak tenteram, tak ada ketenangan. Baru mak peluk je siap. Betul ke tidak? Itu kalau maknya tenteram lah. Yang anak jadi masalah tu bila maknya tidak tenteram. Maknya tak mampu memberi ketenteraman. Maknya nyeng buat berita tak habis. Berita perdana pula tu. Bila nampak bangpak je muka, jeng.
Ini masalah. Kita yang dah tua, umur 60 ke atas, ada kemungkinan dapat sakit itu. Sakit di mana kurang pemikiran. Dia dah tak fikir apa orang rasa. Dia tak fikir apa orang nak jadi. Dia keluarkan apa yang dia ada. Dan tak berhenti bercakap. Hari ini, tengah minggu ini, Lomi sedang mengurus seorang sahabat. 76 tahun. Dia boleh telefon Lomi 3 kali ceritanya sama. Tiap-tiap hari telefon. Ini hari kelima dah. Hari kelima ceritanya sama. Sihat tak agak-agak? Mesti tak sihat walaupun ayatnya betul. Yang kenapalah cerita kat aku cerita sama ni, ya Allah. Itu tanda-tanda sudah hilang ketenteraman. Sudah hilang fokus. Dia tak tahu nak cerita apa kat orang, tapi dia nak bercerita. Ini tanda orang yang lama tinggal seorang-seorang. Tolong datang ke masjid, jangan tinggal seorang-seorang. Kerana datang ke sini yang kita jumpa orang. Kesukaannya jumpa pacaran Malaysia. Okey juga. Boleh gelak juga, betul tak? Sakit hati pun sakit hati lah juga, betul. Tapi kalau duduk rumah beku. Sebab itu kalau tak berapa mau berjalan, minta anak hantar, minta anak jemput, tak salah. Nak pergi masjid tak berjalan, duduk rumah udah lah. Itu anak tak sopan lah tu namanya. Sebab itu setiap anak penuhi semua permintaan ibunya. Kan ibunya akan berangkat. Betul? Ni dapat satu video seorang suami dengan isteri naik ferry, naik cruise. Tiba-tiba cruise-nya accident. Pakai life jacket. Tapi dalam sampan keselamatan tu ada satu tempat saja. Dia 2 orang. Apa suaminya buat? Tolak isterinya masuk dalam bot, dia terjun seorang. Kejam ke tidak? Itu otak normal. Kita rasa kejam. Tapi kalau akhir cerita, dia pendekkan cerita. Ini kan bukan cerita, ceramah. Kita nak melihat hati. Kalau kita tengok suami tolak isterinya dalam kapal tu nak tenggelam dah. Dan suaminya seorang je terjun dalam bot keselamatan. Kita rasa apa? Kejam ke tidak? Kalau tak pernah dengar cerita ni, mesti kita dapat otak yang sakit. Kejam, patutnya terjunlah dua-dua. Biar mati dua, tenggelam dua-dua. Betul? Sehati sejiwa, betul? Tapi suaminya yang terjun, agak-agak apa pesanan isteri dari atas bot, dari atas kapal, atas cruise tu, agak-agak lah, cuba tembak sikit. Kut main-main teka-teka. Salah betul. Apa pesan ni suaminya? Pesan isterinya agak. Jaga anak lagi. Itu aja. Oh baiklah tu, mesti dah dengar lah tu videonya. Dah dengar ceritanya? Belum dengar. Oh hebat dia mah. Sepatutnya kalau ikut normal, suami selamatkan diri, isteri dibiarkan. Apa isteri pesan? Apa isteri cakap? Tak guna punya suami. Penting diri sendiri, terlepas aku, biar aku mati seorang, kau nak selamat seorang. Betul ke tak? Itu normalnya. Kalau kita tak tahu hujungnya. Sebab itu jangan tengok benda kulit, mesti cari sampai ke isi. Kenapa maknya kena marah di anaknya? Kenapa isterinya dimarah oleh suaminya? Kenapa perceraian harus berlaku? Kena melihat ke dalam peristiwa. Dipendekkan cerita. Anaknya ada seorang. Jadi pesan yang tadi apa? Tolong jaga anak aku mati tak apa. Sehat ke tidak hatinya? Itu tanda hati sehat. Kalau hati tak sehat tadi pesanannya apa? Tak guna kita neng. Betul? Jadi kita nak semak balik, otak kita sehat ke hati kita sehat? Kalau pakai otak tadi kita sakit hati. Sebab suami sampai hati tolak isteri, dia terjun seorang. Maknanya melamatkan dirinya sendiri. Betul? Itu pakai otak. Tapi kita ikut cerita seterusnya, kita dapati anaknya seorang. Jadi pesanan isterinya apa? Tolong jaga anak. Isteri suami selamat dan jaga anaknya. Akhirnya suaminya mati. Anak tengok diary ayah. I wish to be. Saya sanggup untuk sebenarnya mati dua-dua dalam bawah perut laut bersama anda. Artinya bukan saja-saja ayah nak tolak. Betul? Ada sebab dia tolak. Kerana isterinya sedang mengalami satu penyakit yang tak ada harapan.
sembuh sakit yang kritikal. Datang ke krus itu nak bagi hiburan untuk dia melalui penderitaan-penderitaan itu. Makanya isteri rela untuk mati sebab dia dah memang sakit. Suami sehat, bolehlah jaga anak. Kalau suami mati, siapa nak jaga anak? Kalau suami kata, hang lah terkejut, aku sayang kat hang no, hang terkejut aku, you mati. Nampak tak? Maka isteri menerima. Kenapa dia ditolak kebut? Kenapa isterinya, suaminya yang terkejut? Maka yang menyebabkan kita jadi baik, jadi bagus apa? Otak ke hati? Hati. Kalau tadi mesti kita kata tak guna punya suami. Tapi bila melihat apa di sebaliknya, dia sakit yang teruk, ada anak yang perlu dijaga, tempat duduk hanya satu, maka pilihan terakhirnya apa? Selamatkan yang sehat. Dah lah aku sakit, suruh mati awal. Itu otak ke perasaan dah? Otak bermakna bukan semua yang keluar dari otak ni betul kalau tidak dibimbing hati. Ini yang kita katakan hati adalah raja.